Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kerajaan pusat telah memutuskan untuk melaksanakan penutupan sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2021. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu atau Essential Economic and Service Sector yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Saya sebagai Ketua Penerangan Bersatu Johor ingin menarik perhatian rakan-rakan semua kepada pentingnya kita mematuhi SOP sepanjang PKP penuh ini, dan juga yang kedua memahamkan ataupun memahami apakah yang dibenar dan tidak dibenarkan sepanjang PKP. Antara perkara yang dibenarkan ialah e-dagang, contohnya pesanan makanan melalui online. Yang kedua, pembaikan kenderaan. Seterusnya, pergerakan ke luar negara hanya bukan warga negara sahaja, dan kepulangan warga negara perlu menjalani pemeriksaan atau karantin selama 14 hari. Infrastruktur dalam pembinaan yang in progress yang menjejaskan keselamatan jika tak diteruskan boleh diteruskan tertakluk kepada penilaian JKR dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja DOSH. Pengurusan kematian dengan penglibatan yang minima dibenarkan, perkhidmatan elektrik dan tenaga diteruskan, pengurusan sisa pepejal dan pembentungan diteruskan, perkhidmatan air, pengangkutan darat, laut, udara termasuk e-hailing diteruskan. Stesen minyak beroperasi dari jam 6 pagi hingga 8 malam, kecuali stesen minyak di Lebuh Raya Bertol boleh beroperasi sehingga 24 jam. Restoran, warung, penjaja kecil, food truck, food court, restoran dalam hotel dibenarkan kecuali dine-in ataupun makan di dalam, tidak dibenarkan. Peruncitan, kedai runcit, kedai serberneka, pasar raya, pasar awam, pasar borong hanya boleh beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Bermakna kedai runcit memang boleh dibuka dari 8 pagi hingga 8 malam. Tidak perlu meminta kebenaran daripada MITI atau pihak-pihak lain. Ini dibenarkan. Operasi kesihatan, hospital, klinik, farmasi awam dan swasta, kedai ubat tradisional yang berdaftar, veterina dan pusat dialisis juga dibenarkan. Antara perkara yang tidak dibenarkan adalah perhimpunan keagamaan, sukan, riadah, majlis kenduri, keraian, perhimpunan, persembahan, konsert, zumba, kelab malam memang tidak dibenarkan, dan siapa yang melanggar tunggulah saman daripada pihak berkuasa. Sekarang bukan polis sahaja yang boleh mengeluarkan saman, DO, Kado, ADO juga boleh mengeluarkan saman. Dia diberi kuasa sebagai pegawai penguat kuasa. Pergerakan dalam negara tidak dibenarkan kecuali bagi tujuan mendapatkan keperluan asas dan akses kesihatan. Ini semua untuk mengelakkan kita ditahan di roadblock. Kita perlu ada dokumen-dokumen yang menunjukkan kita ada keperluan, contohnya akses kesihatan. Kalau kita nak pergi ambil jab di luar daerah, kita mesti ada dokumen untuk menunjukkan kita memang ada appointment pada hari berkenaan. Bagi menghadapi PKP 3.0 ini, kerajaan terus menyusun strategi untuk memastikan kehidupan rakyat dan pembangunan ekonomi dapat diteruskan. Kali ini kerajaan telah memperkenalkan program strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan ataupun Pemerkasa Plus dengan nilai keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 40 bilion. Langkah baru Pemerkasa Plus akan dilaksanakan dalam 3 matlamat utama seperti berikut.
Pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat. Dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Matlamat pertama iaitu mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, antaranya ialah tambahan 1 bilion bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19. Antara yang terkandung dalam matlamat ini, antara aktivitinya ialah memperuntukkan 450 juta bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 di Hospital Seliaan Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Pengajar Universiti Awam dan Hospital Medan. Kedua, memperuntukkan 550 juta ringgit untuk menampung keperluan perbelanjaan berkaitan COVID-19. Antaranya pertambahan kos operasi dan pengurusan dalam menangani krisis COVID ini. Ketiga, melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,500 pekerja kontrak dan pesara petugas kesihatan. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pemberian dos pada bulan Mei telah pun mencapai purata 80,000 dos sehari. Dan menjangka sasaran 150,000 dos sehari melalui penambahan terimaan vaksin. Berdasarkan unjuran, pelaksanaan PICK secara keseluruhan disasarkan untuk selesai menjelang bulan Disember 2021. Makna pada hujung Disember 2021 kita menyasarkan akan berjaya memberi vaksin kepada seluruh penduduk yang mendaftar. Negeri-negeri berkepadatan tinggi seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang dijangka akan mendapat vaksin keseluruhannya menjelang Oktober tahun ini. Kerajaan juga mengambil inisiatif dengan mengarahkan penggunaan jentera kerajaan bagi memudahkan penghantaran pergi dan pulang penerima vaksin, terutama warga emas ke pusat vaksin. Matlamat kedua iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, tambahan sebanyak 2.1 bilion bagi bantuan prihatin rakyat bermula Jun 2021 tahun ini. Ia diperuntukkan kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah akan menerima kadar tambahan sebanyak RM500 dan isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Golongan bujang pula akan menerima RM100. Tambahan ini akan mula dimasukkan ke akaun penerima pada hujung Jun nanti. Bayaran ini merupakan tambahan kepada fasa bayaran terakhir BPR bulan September kelak sebanyak 2.4 bilion. Kerajaan menimbang semula pemberian moratorium. Industri perbankan memberi jaminan dan komitmen penuh untuk terus memberikan bantuan pembayaran balik pinjaman dan moratorium. Oleh itu, bagi semua golongan B40 dan yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberi pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara automatik selama 3 bulan atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Inisiatif ini akan dilaksanakan segera pada bulan Jun yang dijangka memanfaatkan lebih daripada 5 juta peminjam dengan nilai sehingga 30 bilion ringgit. Kerajaan juga akan melancarkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi pada minggu ini dengan nilai peruntukan 1 bilion ringgit. Melalui skim ini, pengusaha bas dan teksi yang layak boleh mendapatkan moratorium pinjaman sehingga 12 bulan dan melanjutkan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan.
Matlamat ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan bagi peniaga kecil, penjaja jalanan dan termasuk perusahaan mikro sekiranya ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja sebanyak 1.5 bilion ringgit disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, Mara, SME Corp dan Yapim dengan kadar pembiayaan serendah 3% sahaja. Bagi mengurangkan beban pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah, kerajaan bersetuju memberi bantuan khas secara one-off sebanyak RM500 kepada 17,000 pemandu pelancong, 40,000 pemandu teksi, 11,000 pemandu bas sekolah, 4,000 bas persiaran dan 62,000 pemandu kereta sewa dan e-hailing. Bantuan ini yang berjumlah 68 juta akan disalurkan kepada penerima yang berdaftar pada bulan Julai. Seterusnya, kerajaan akan melanjutkan pemberian diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas dengan menerima diskaun bil elektrik sebanyak 10% selama 3 bulan tambahan antara bulan Julai hingga September 2021. Pengecualian duty stamp kempen pemilikan rumah atau HOC yang telah berakhir pada 31 Mei lalu, kerajaan bersetuju melanjutkan pengecualian duty stamp HOC tersebut sehingga 31 Disember 2021. Masih terdapat pelbagai program pakej ransangan bernilai lebih daripada 100 bilion yang masih dalam pelaksanaan. Antara inisiatif dan program ini termasuklah pelaksanaan projek-projek kecil dengan peruntukan lebih 2 bilion ringgit untuk dibelanjakan, memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam. Program jaringan prihatin bernilai 2 bilion ringgit yang juga dilancarkan pada awal Mei lalu bagi membantu 8.4 juta penerima BPR untuk melanggan perkhidmatan telekomunikasi atau mendapatkan peranti telefon mudah alih. Dan program jaringan prihatin bernilai 2 bilion ringgit yang juga dilancarkan pada awal Mei lalu bagi membantu 84 juta penerima BPR untuk melanggan perkhidmatan telekomunikasi atau mendapatkan peranti telefon mudah alih, dan program e-belia yang akan dibuka pendaftaran mulai 1 Jun 2021, makna sudah dibuka, bagi membolehkan 2 juta belia dan pelajar IPT yang layak untuk mendapatkan kredit bernilai RM150 dari penyedia perkhidmatan e-tunai. Di peringkat kerajaan negeri pula, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam pertemuan bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen baru-baru ini telah mengumumkan beberapa bentuk insentif dan bantuan seperti menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit untuk menyediakan bakul makanan, penambahan peruntukan 50,000 kepada setiap adun di negeri Johor, dan akan meluluskan satu pakej khas iaitu pakej ransangan ekonomi Ihsan Johor 3.0 dalam masa terdekat. Kerajaan negeri juga berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin seperti yang diumumkan baru-baru ini melalui kerjasama dengan Yayasan Temasek Singapura, mendapatkan kit testing kit bagi COVID-19 supaya mudah diperoleh oleh jabatan-jabatan kerajaan untuk melakukan ujian ke atas mereka yang disaki positif, dan juga berusaha melalui Yang Amat Berhormat Menteri Luar Negara untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan China bagi mendapat bekalan vaksin dari negara berkenaan. Walaupun mungkin keputusan kerajaan tidak mampu memuaskan hati semua pihak,
Namun sekiranya kita bersama berganding bahu memainkan peranan masing-masing, saya pasti kita boleh sekali lagi menang dalam peperangan menentang COVID-19 ini. Kerajaan negeri juga berharap kepada semua pihak termasuk ketua-ketua kampung untuk memberi kerjasama, memberi penerangan kepada anak buah mereka mengenai pentingnya mendaftar dalam COVID untuk mendapatkan vaksin. Saya difahamkan kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan kepada sebanyak RM500 kepada ketua-ketua kampung bagi membantu menjalankan aktiviti penerangan dan promosi bagi pendaftaran COVID ini. Sekian, saya mengucapkan terima kasih kepada perhatian tuan-tuan dan puan-puan, terutama rakan-rakan kita dalam Bersatu. Marilah kita bersama-sama mematuhi SOP untuk memastikan COVID ini dapat kita lawan dan kita menang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.